Assalamualaikum, nama saya Syarul Nizam bin Abdul Ghak. Nombor matrik saya 06DEM19H1045. Saya pula Afiq Haikal Azim bin alias nombor matrik saya 06 DEM 19F1010. Nama saya Muhammad Taufik Najmi bin Zamdin, nombor matrik 06 DM19F1057. Okey, baik. Sebagai pembentang yang pertama, saya akan menerangkan definisi dayat kuasa. Dayat kuasa mempunyai dua terminal seperti anod dan katot, dan dua lapisan seperti positif dan negatif yang digunakan dalam elektronik kuasa litar dikenali sebagai kuasa dayot. Dayot ini lebih kompleks dalam pembinaan dan juga dalam operasi kerana peranti kuasa rendah harus berubah untuk menjadikannya sesuai dalam aplikasi daya tinggi. Dalam litar elektronik kuasa, dayot ini memainkan peranan penting. Ini dapat digunakan sebagai penyearah dalam litar penukar, litar pengatur voltan, dayot flyback, freewheeling, lindungan voltan balik dan lain-lain. Dayot ini berkaitan dengan dayot isyarat kecuali untuk sedikit perbezaan dalam pembinaannya. Tahap doping dalam dayot isyarat untuk kedua lapisan positif dan lapisan negatif adalah sama. Sedangkan dalam dayot kuasa, persimpangan dapat terbentuk di antara lapisan positif yang sangat dilaburkan dan lapisan negatif yang ringan. Seterusnya, prinsip kerja dayot kuasa. Prinsip kerja dayot ini serupa dengan dayot simpang positif negatif biasa. Apabila voltan terminal anod lebih tinggi daripada voltan terminal katot, dayot akan melakukan julat penurungan voltan. Pemajuan dalam dayot ini sangat kecil, kira-kira 0.5 volt hingga 1.2 volt. Dalam mod ini, dayot berfungsi sebagai ciri hadapan. Sekiranya voltan katot lebih tinggi daripada voltan anod, dayot berfungsi sebagai mod penyekat. Dalam mod ini, dayot berfungsi seperti ciri terbalik. Okey, seterusnya jenis power diode. Power diode bergantung pada masa pemulihan terbalik dan juga proses pembuatan dikelaskan kepada tiga jenis. Okey, yang pertama diode tujuan umum, kedua diode pemulihan pantas dan yang terakhir Schottky diode. Okey, seterusnya ciri-ciri diode. Ciri diode kuasa ditunjukkan setelah voltan di hadapan meningkat, maka arus hadapan akan dinaikkan secara linear. Jumlah kebocoran harus yang jauh lebih sedikit akan berlaku dalam keadaan bias terbalik. Arus ini bebas daripada voltan terbalik yang digunakan. Arus kebocoran terutamanya disebabkan oleh pembawa cas minoriti dalam diode. Arus terbalik dapat voltan kerosakan terbalik, maka kerosakan longsor akan berlaku. Apabila kerosakan terbalik timbul, arus balik juga akan dinaikkan secara drastik dengan peningkatan voltan terbalik yang kurang. Arus terbalik dapat dikawal oleh litar luaran. Kelebihan dan kekurangan diode. Yang pertama, kawasan persimpangan PN diode ini besar dan dapat membekalkan arus yang besar. Namun, kapasiti persimpangan ini juga boleh jadi besar yang berfungsi pada frekuensi yang lebih rendah dan biasanya digunakan untuk pembetulan sahaja. Yang kedua, ia akan menyelesaikan AC pada arus tinggi dan voltaj tinggi. Kekurangannya pula ialah ukurannya dan mungkin perlu dipasang ke pendingin semasa melakukan arus tinggi. Yang kedua, ia memerlukan perkakasan khusus untuk memasang dan menebat dari bingkai logam yang terdapat di sekitarnya. Okey, seterusnya aplikasi power diode merangkumi berikut.
diode ini yang pertama, diode ini memberikan pembetulan daya yang tidak terkawal. Yang kedua, ia digunakan dalam aplikasi yang berbeza seperti bekalan kuasa DC dan untuk mengecas bateri. Yang ketiga, ia digunakan dalam rangkaian seperti rangkaian snoover dan diode freewheeling kerana ciri-cirinya seperti voltan dan arus tinggi. Yang keempat, diode ini digunakan sebagai maklum balas dan penerus voltan tinggi. Akhir sekali, dalam keadaan pemecahan terbalik, ketika arus dan voltan diode ini besar, pelesapan daya dapat menjadi tinggi sehingga peranti dapat hancur. Okey, terus. Itu saja untuk slide kami yang pertama. Seterusnya kami akan sambung kepada slide yang kedua. Tajuk slide kami yang kedua ialah IGBT, Insulate Gate Bipolar Transistor. Okey, baik. Saya akan menerangkan definisi IGBT. IGBT, transistor bipolar pintu terlindung yang merupakan peranti yang terdiri daripada MOSFET peringkat input dan transistor PNP peringkat output. Ia mempunyai ciri-ciri kuasa memandu kecil dan kelajuan pensuisan cepat seperti MOSFET kawalan dan tindak balas. Terdapat peranti bipolar dengan voltan tepu yang dikurangkan dan kapasiti besar, tahap kuasa lebih tahan lama. Ciri frekuensi antara MOSFET dan transistor kuasa boleh berfungsi dengan normal dalam julat frekuensi puluhan kilohertz. Seterusnya, ciri-ciri IGBT. IGBT hanya memerlukan voltan kecil di gerbang untuk mengekalkan pengaliran melalui peranti. IGBT adalah peranti searah yang bermaksud ia hanya boleh menukar arus dalam arah ke depan, iaitu dari pemungut ke pemancar. Prinsip operasi dan litar pemacu gerbang untuk transistor bipolar gerbang terlindung sangat sama dengan MOSFET kuasa saluran N. Okey, kelebihan IGBT. Yang pertama, mempunyai keupayaan voltan yang tinggi. Yang kedua, arus yang mengalir melaluinya sangat kecil. Yang ketiga, kelajuan beralih yang agak pantas dan digabungkan dengan arus pemacu sifar gerbang. Yang keempat, IGBT memiliki kecepatan dan frekuensi yang lebih tinggi. Okey, kekurangan IGBT. IGBT dijual dengan harga yang mahal. Yang kedua, IGBT harus terus disupply dengan voltaj sebesar 2 volt walaupun tidak bekerja. Yang terakhir, IGBT terdiri dari jenis negatif dan positif drive. Okey, seterusnya bentuk dan simbol. Yang seperti yang gambar raja di sebelah, yang ada simbol dan tu. IGBT biasanya dipacking dalam bentuk yang padat. Kira IGBT ni kecil bentuk dia. Umumnya mampu menangani arus antara 150A hingga 3600A.
Kemampuan menangani arus yang besar ini membuatkan komponen tersebut sangat ideal untuk diaplikasikan pada peralatan yang memerlukan beban kerja yang berat seperti mesin industri serta berbagai peralatan yang menggunakan daya yang sangat ekstrim. Kira biasanya IGBT ni dia untuk mesin-mesin yang lasak. Ini antara mesin yang menggunakan komponen IGBT. Kebanyakan biasanya komponen IGBT ni diguna dalam mesin welding. Antaranya mesin TIG, mesin Arca, dan lain-lain. Itu saja dari kami. Terima kasih.